Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam subuh, salam ceria, salam bahagia. Yang paling penting adalah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana hari ini 12 Ramadan kita masih lagi bernafas, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nikmat, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ujian untuk meneruskan kehidupan, dan juga kita masih lagi boleh merebut menggandakan ibadah di bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, memasuki 20 Ramadan ni feeling dia lain sikit, dan janganlah kita mencemari akhir-akhir Ramadan ini dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Berpuasalah kita bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga seluruh anggota tubuh kita. Dan hari ini bercerita berkenaan dengan akhir Ramadan, pastinya tak lari kita daripada dalil yang bila kita selalu ingat, yang mana dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan kalau dihitung dengan kalkulator kita, bukan kalkulator Allah, lebih kurang 83 tahun. Jadi hari ini kita nak cerita, adakah amalan kita itu, umpama kita buat sesuatu itu selama 83 tahun, adakah ibarat berinfak selama 83 tahun? Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain, Duta Yayasan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa nampak Ustaz dekat masjid seksyen 7 je, tapi hari ini betul-betul ada. Ya Allah Tuhanku. Jadi Ustaz, bila cerita berkenaan dengan kita buat khairun min alfi syahr, adakah termasuk dengan semua? Maknanya kita berinfak seperti mana? Lebih daripada 1000 bulan. Kita buat amalan, kita gandakan ibadah dan sebagainya. Silakan. Baik, jazakumullah khair Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pejam celik ya Ami. Kita dah sampai kepada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang mana malam tadi adalah malam yang ke-20. Di malam tadi secara rasminya kita dah masuk dalam 10 yang paling signifikan sekali dalam bulan Ramadan, iaitu 10 yang terakhirnya. Macam mana kita tahu 10 yang terakhir ini adalah yang signifikan, yang paling penting, yang paling utama? Kerana Rasulullah SAW disebutkan dalam banyak hadis, antaranya riwayat-riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apabila 10 malam yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berikan perhatian yang khusus sehingga Rasulullah tak tidur pun dalam rumahnya. Dan sepanjang 10 malam terakhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam masjid beriktikaf, makan dalam masjid, minum dalam masjid, tidur dalam masjid, dan terus beribadah terus berterusan. Supaya 10 malam yang terakhir itu Rasulullah SAW dapat fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 10 malam yang terakhir ini juga kata Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah itu kalau luar Ramadan pun dah dermawan, dalam Ramadan lebih dermawan. Apabila masuk 10 yang terakhir, Rasulullah tambah lagi dermawan, lebih lagi pemurah, lebih lagi Rasulullah banyak akan memberi infak. Kata begitu pemurahnya Rasulullah, lebih daripada seperti angin yang bertiup. Kerana di sisi orang Arab, angin yang bertiup ni dia bawa banyak manfaat, banyak bawa manfaat untuk pertanian mereka, untuk ladang mereka dan sebagainya. Jadi mereka gambarkan sifat pemurah, sifat dermawan itu adalah seperti angin yang bertiup. Itulah keadaan Rasulullah SAW. Jadi kita nak belajar-belajar. Kita umat Rasulullah SAW, kita nak cuba belajar-belajar hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Itu antara sunnah Rasulullah SAW adalah untuk menghidupkan 10 yang terakhir Ramadan ini. Kita pulun habis dengan ibadah, dengan takarub, termasuklah infak. Ya, ulama mengatakan bahawa seseorang yang melakukan ibadah, apa sahaja bentuk ibadah yang terkena betul-betul pada malam Lailatul Qadar, mana-mana malam yang Allah pilih sebagai Lailatul Qadar, apa sahaja, sama ada dia solat fardu, ataupun dia solat sunat, dia solat tarawih, ataupun dia berdoa, ataupun dia berzikir, ataupun dia berselawat, ataupun dia baca Quran, ataupun dia berinfak, semuanya ini melayakkan dia untuk mendapat pahala sebanyak 1000 bulan yang bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi ini adalah keistimewaan yang Allah Ta'ala hanya kurniakan kepada umat Rasulullah SAW, yang namanya Lailatul Qadar. Lailah maksudnya malam. Mana-mana malam yang Allah Ta'ala pilih untuk dijadikan Lailatul Qadar, ini bermula daripada waktu maghrib. Ini definisi dalam Islam ya. Bila waktu malam, maksud malam bermula daripada waktu maghrib sampailah terbitnya fajar. Ini malam. Al-Qadar maksudnya keagungan, maksudnya kehebatan. Maksudnya malam itu malam yang hebat. Imam Ibn Katsir ketika mentafsirkan sebuah ayat dalam surah Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim,
Di dalamnya adalah malam yang Allah Ta'ala putuskan keputusan yang hebat, yang bijaksana. Beliau mengatakan bahawa malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, iaitu malam yang Allah Ta'ala pilih sebagai Lailatul Qadar. Malam tersebut terdapat rombakan ataupun terdapat suatu ketetapan di dalam Lauh Mahfuz, kata Imam Ibn Kathir. Seseorang yang pada malam tersebut sibuk dengan apa jua bentuk ibadah, hatta menuntut ilmu. Kadang-kadang ada orang 10 akhir Ramadan ataupun malam-malam Ramadan yang berlalu pun mereka sibukkan dengan majlis ilmu. Hatta lepas daripada tarawih sambung lagi pengajian kitab sampai ke pagi. Memang ada yang seperti itu. Itu pun termasuk dalam mencari ataupun memburu malam Lailatul Qadar. Dan ini keistimewaan yang khusus untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sejarah malam Lailatul Qadar ni kalau kita tinjau daripada hadis, sahabat-sahabat bersedih kerana mendengar umat-umat yang terdahulu. Dulu-dulu umat umur mereka panjang-panjang, jadi mereka berpeluang untuk beribadah dengan lebih panjang, dengan lebih lama lagi. Kerana umur mereka mencecah ratusan tahun. Maka sahabat bersedih kerana mereka tak dapat nak kejar mereka. Maka di situ Rasulullah pun bersedih. Tetapi tidak lama Allah Ta'ala menghantarkan malaikat menurunkan surah Al-Qadar yang di dalamnya menceritakan tentang kelebihan malam Lailatul Qadar untuk menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghiburkan hati umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahawa malam Lailatul Qadar itu Allah SWT berikan, Allah sembunyikan. Sebenarnya Lailatul Qadar ni ianya malam yang Allah Taala sembunyikan dalam sepanjang tahun. Ada satu malam yang Allah pilih sebagai Lailatul Qadar sepanjang tahun. Tetapi kebarangkalian besar untuk ianya berlaku di dalam bulan Ramadan adalah lebih berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Kemudian kita tinjau lagi hadis daripada Ramadan tersebut, sepanjang Ramadan. Kebarangkalian yang lebih besar untuk ianya berlaku malam Lailatul Qadar terletak pada 10 malam yang terakhir. Dan daripada 10 malam yang terakhir itu, kebarangkalian yang lebih besar untuk ia berlaku pada malam-malam yang ganjil adalah lebih besar berbanding malam-malam yang genap. Dan daripada malam-malam yang ganjil itu, pengalaman para wali-wali Allah SWT, banyak, kita dah lebih daripada 1400 kali Ramadan antara kita dengan Rasulullah, dah lebih daripada 1400 Ramadan. Jadi antara yang dapat mengalami pengalaman Lailatul Qadar ini adalah para wali-wali Allah. Mereka dapat tahu bila malam Lailatul Qadar. Dan kebanyakannya jatuh pada malam 27. Akan tetapi oleh kerana ia disembunyikan sepanjang tahun, maka ada malam Lailatul Qadar yang berlaku dalam bulan Ramadan, ada yang berlaku di luar daripada bulan Ramadan. Tak banyak, tetapi ada. Tapi kebanyakan dalam bulan Ramadan. Ada tak berlaku di pertengahan Ramadan? Ya, ada. Al-Quran itu diturunkan malam Lailatul Qadar. Tarikhnya 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu bukan malam 10 yang terakhir. Jadi walau bagaimanapun, kebarangkalian dan kemungkinan yang lebih besar berdasarkan hadis Rasulullah SAW untuk ianya banyak berlaku pada 10 yang terakhir adalah lebih besar. Dan di situ tugas kita untuk memburu suatu keistimewaan yang Allah hanya khususkan untuk umat Nabi SAW. Sekali kita beribadah bersamaan dengan 83 tahun 4 bulan, iaitu 1000 bulan. Allahu Akbar. Dan Ustaz, bagaimana untuk kita menerapkan dalam diri kita? Hari ini kita memasuki 20 Ramadan dan malam ini adalah 21 Ramadan. Maka kita ni masih jauh lagi nak mencapai satu rasa. Apa lagi nak mencapai yang dikatakan la'allakum tattaqun. Melihat pada hari ini kepincangan yang berlaku, masalah yang berlaku, komen-komen di Facebook dan sebagainya. Saya rasa di bulan Ramadan ini jauh untuk mencapai la'allakum tattaqun itu. Apalagi menerima tetamu Lailatul Qadar yang pasti bertamu. Jadi Ustaz, kita nak berehat seketika. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Nabi kata perselisihan akan timbul, fitnah akan datang. Lalu Nabi memberikan solusinya. Apakah solusinya untuk menghadapi fitnah-fitnah ini? Nabi bersabda, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah aku. Sampai 7 orang saling. 7 dia tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak menyatakan biar aku je lah makan kepala kambing ni. Mihat kata cara dia ambil semayang tak betul. Jadi semayang ni tak sah. Dia yang akan menipu dan sanggup memakan daging saudaranya sendiri. Aku tahu kau masih hidup agar kamu balik kemari
membantu orang-orang kampung yang telah lama kehilangan punca. Kenapa Haji Sabsuri yang baca kutubah tu lah? Semayang dululah. Kita orang ni semua semayang kemudian nanti. Satu cerita. Orang Arab masuk aja Rejab dah terbayang Ramadan. Ya Allah, Ramadan. Dia dah boleh siap baju nak tarawih apa semua. Buah kurma nak puasa. Masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Kita lebih hebat daripada orang Arab. Belum Rejab lagi dah terbayang Syawal. Lagi jauh daripada orang Arab tu. Tu maksud panjang cita-cita tu. Tempah baju kata, okey tak? Kau tengoklah pada raya pakai baju. Tahukah kita, kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum Subuh dan kembali kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Tadi sebelum kita berehat, suka untuk saya mengingatkan diri saya dan juga para penonton bahawa ini bukan hari biasa. Bulan ini bukan bulan biasa. Puasa ini bukan puasa biasa yang perlu kita jalani seperti biasa. Tetapi ia adalah kita menanti satu tetamu yang luar biasa. Maka perlakuan kita pastinya bukan biasa-biasa. Jadi bagaimana Ustaz? Baik, bila kita masuk dalam bulan Ramadan, sebenarnya Allah Ta'ala yang pilih kita untuk kita didaftarkan di dalam madrasah Ramadan. Dan bukan semua orang yang Allah Ta'ala pilih untuk umurnya sampai ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita Allah Ta'ala sampaikan umur kita untuk masuk dalam bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh rahsia didikan dan tarbiyah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepanjang bulan Ramadan ini Nabi SAW telah ajarkan kepada kita program-program yang patut kita lakukan dan peraturan-peraturan yang patut kita patuhi. Dan untuk kita dapat manfaat yang besar daripada bulan Ramadan ni, kita ikut peraturan tersebut. Iaitu pada siang hari kita berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, kejujuran hati, hubungan dengan Allah dan penuh pengharapan kepada Allah. Dan pada malam hari kita hidupkannya dengan ibadah dengan penuh keimanan yang ikhlas, dengan kejujuran hati, hubungan dengan Allah dan pengharapan. Dan kemudian ada Rasulullah galakkan kita untuk berinfak. Rasulullah SAW galakkan kita untuk jangan derhaka pada kedua ibu bapa. Kalau tak, kamu tak dapat berkat Ramadan. Kamu jangan putus silaturahim, kalau tidak kamu tersekat daripada rahmatnya bulan Ramadan. Jangan kamu ketagih perkara-perkara yang menkhayalkan, kata Rasulullah. Masuk dalam bulan Ramadan, tinggalkan dadah, tinggalkan arak, tinggalkan perkara-perkara yang menkhayalkan akal. Dan ini semua bentuk tarbiyah. Ini semua seseorang yang ketagih. Betapa susah je nak tinggalkan ketagihan tersebut. Tapi Rasulullah kata, wahai umatku, masuk dalam bulan Ramadan, tinggalkan. Dalam Ramadan ni, tinggalkan
Dan Rasul kata jangan bertikam lidah, jangan mengumpat. Jika ada orang nak bergaduh, nak bertelingkah dengan kamu, katakan aku berpuasa, aku berpuasa. Jadi, kalau kita betul-betul ikut peraturan dalam Ramadan, kita jaga mulut kita sentiasa sibuk dengan baca Quran, kita cuba hidupkan amalan qabliyah, ba'diyah, tahajud, witir dan sebagainya. Boleh jadi sebelum Ramadan ini kita tak dapat hidupkan perkara tersebut. Tapi subhanallah, berkat Ramadan yang datang ini saban tahun, ada amalan-amalan yang lekat pada kita dan ada perkara-perkara mungkar, perkara dosa dan maksiat yang kita tinggalkan dalam Ramadan ini, yang kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan apa yang berlaku sebelum ini ianya terakhir untukku. Dan keberkatan Ramadan boleh jadi lepas daripada luar Ramadan, selesai Ramadan, dia terus dapat tinggalkan perkara mungkar, perkara dosa, perkara maksiat, ketagihan kepada arak, ketagihan kepada dadah dan sebagainya. Ini disebutkan khusus perkara-perkara yang menkhayalkan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan mengumpat, perbuatan mengeluarkan kata-kata yang keji, mencarut, maki hamun, sumpah seranah, Rasul tak izinkan untuk diucapkan untuk mencemarkan bulan Ramadan sebagai satu bentuk tarbiyah. Mudah-mudahan keluar daripada bulan Ramadan, mulut kita hanya mengucapkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang diredai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis saya nak kongsi sebagai pembakar semangat kita. Bila bagi kita dah ada di 10 yang terakhir Ramadan, bahawa sesungguhnya Rasulullah bersabda bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan dengan perhatian yang khusus setiap daripada perlumbaan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya dalam bulan Ramadan ini. Maksudnya Allah juga perhatikan ibadah hamba-hambanya di luar Ramadan. Tetapi di dalam Ramadan dan lebih-lebih lagi 10 malam yang terakhir, Allah SWT memerhatikan dengan perhatian yang khusus. Baik, seseorang yang dapat perhatian yang khusus daripada Allah, seseorang itu dapat terlepas dirinya daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang dapat berjaya masuk syurga, tapi boleh jadi dia kena rendam dulu dalam api neraka. Untuk dia keluar daripada api neraka, dia perlukan keampunan Allah. Untuk dia masuk dalam syurga, dia perlukan rahmat ilahi. Tapi untuk nak terus terlepas tanpa terbakar, walaupun sedetik dalam api neraka, dia perlukan satu lagi keistimewaan, iaitu pelepasan daripada azab api neraka. Kerana itu pelepasan daripada azab api neraka ini yang sangat signifikan. Dia berada pada 10 malam yang terakhir. Segala yang membakar semangat kita, ya Allah, semoga nama saya terpadam, didelitkan terus daripada kalangan senarai penghuni api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Bukan hanya kita minta, ya Allah Tuhanku, masukkan aku dalam syurga-Mu, tapi ya Allah Tuhanku, janganlah Engkau masukkan aku ke dalam neraka-Mu. Ya, masukkanlah terus ya Allah ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, inilah dia antara semangat yang perlu kita ada memasuki 10 malam yang terakhir. InsyaAllah semoga kita teruskan momentum ini. Jadi Ustaz, apa antara amalan yang boleh kita lakukan bila kita bangun untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni? Apa antara aktiviti yang boleh kita lakukan? Baik, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa setiap hari Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat untuk mendoakan bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa, ya Allah, Kau berkatilah harta orang ini dan Kau tambahkanlah, lipat kali gandakanlah rezeki orang ini. Dan kemudian malaikat juga berdoa kepada orang-orang yang tidak berinfak. Tadi itu doa untuk orang yang berinfak. Orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang simpan, suka menghimpun-himpunkan hartanya dan tidak bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga hantar malaikat, tapi dengan doa yang lain. Malaikat berdoa, ya Allah, kau binasakanlah harta orang ini. Kau lenyapkanlah harta orang ini. Kau kurangikanlah harta orang ini. Jadi kita nak dapat doa malaikat yang mana satu. Allah. Jadi dengan infak, kata Rasul dalam riwayat Tabrani, dengan infak ianya memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, mencegah daripada kematian yang buruk, dan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada kefakiran. Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan hati kita daripada sifat bangga diri, dan Allah Taala jauhkan sifat keangkuhan dan juga kesombongan. Dan dalam riwayat Tabrani juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sedekah itu adalah ajaib. Rawatlah penyakit kamu dengan sedekah, kata Rasulullah. Rawatlah kefakiran kamu dengan sedekah. Hari ini kita ingat kita keluar daripada poket makin berkurang. Tapi Allah Ta'ala janjikan sesuatu yang berlipat kali ganda. Sebab tu Nabi SAW bersabda, tidak akan berkurang harta orang yang bersedekah dan tidak akan berkurang kemuliaan orang yang pemaaf. Maksudnya orang yang sanggup mengalah untuk hulurkan tangan perdamaian. Dia mengalah bukan bererti dia kalah. Betul. Mengalah, dihulurkan tangan perdamaian sebab dia nak redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan bersedekah menolak 70 macam bala musibah. Dan subhanallah, apabila seseorang berinfak dalam bulan Ramadan akan menjadi lebih besar lagi ganjarannya. Dan saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan antara
saluran infak yang boleh anda salurkan dan untuk bersedekah di jalan Allah SWT. Lebih-lebih lagi kita berada dalam 10 akhir Ramadan adalah saluran dana kepada kempen membangun aset-aset Islam yang dijalankan oleh Yayasan Mihrab, yang mana di dalam yayasan ini kami mengumpulkan dana untuk membantu pembinaan masjid dan juga madrasah, tahfiz dan juga sebagainya. Dan antara di dalam radar bantuan kami adalah pembinaan Masjid Al-Falah Sungai Ramal Dalam di Kajang yang telah bermula pembinaannya sejak 2016, tetapi subhanallah ujian Allah Ta'ala, pandemik COVID-19 melanda dan pembinaan tergendala, dan ahli qaryah sangat-sangat mengharapkan untuk dapat menggunakan kemudahan masjid yang baru ini sejak 2016 tuan-tuan, dan masjid yang lama masih tidak dapat lagi menampung bilangan ahli qaryah yang sudah semakin ramai di Sungai Ramal Dalam Kajang tersebut. Dan inilah peluang kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil bahagian dalam pembinaan masjid, walaupun bahagiannya itu adalah sebesar saiz sarang burung sekalipun, nescaya Allah Ta'ala siapkan untuknya mahligai di tengah-tengah syurga. Jadi kita ambil peluang, kita rebut 10 hari yang terakhir ini untuk kita tanam dan pasak aset dan properti berbentuk mahligai di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita membantu pembinaan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah pun pernah menginfakkan dana anda kepada masjid ini, dan saya menggalakkan untuk terus menginfakkan untuk membantu kami dalam menyelesaikan dan menyempurnakan khidmat masjid ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perhatikan setiap daripada infak kita. Rasulullah SAW mendoakan kita, malaikat mendoakan kita di alam sana di atas infak demi untuk membantu agama Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu bantu agama Allah, nescaya Allah bantu kamu. Tuan-tuan yang mulia, kalau kita nak bantuan daripada Allah, kita bantu agama Allah. Kita khidmat kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada anda yang budiman dan dermawan yang ingin menginfakkan dana ini, anda boleh lihat di kaca TV anda, ada akaun bank yang tertera di situ. Anda boleh ambil gambar dan boleh screenshot, ataupun anda boleh melayari laman web kami www.infak.mihrab.com, ataupun anda boleh scan QR code yang ada di situ. Anda boleh tentukan package infak yang mana satu anda ingin sedekahkan secara konsisten. Mudah-mudahan setiap ringgit yang kita infakkan itu berlipat kali ganda dan bertambah rezeki, dan Allah Ta'ala menolak bermacam-macam bala musibah. Allah Ta'ala mudah-mudahan dengan sedekah itu Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada kita, kesihatan daripada segala penyakit zahir dan batin. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Moga Allah SWT kurniakan kita kefahaman ilmu zahir dan batin, dan mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita kesudahan hidup yang baik dan jauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz di atas, saya kira, sarapan rohani pada pagi ini. Mungkin kita tak boleh nak makan kan, kita berpuasa, tapi alhamdulillah dengan perkongsian dalam Assalamualaikum subuh ini, insya-Allah sedikit sebanyak membangkitkan semangat kita untuk memulakan 20 Ramadan ini dengan satu semangat yang lain yang luar biasa, insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain, Duta Yayasan Mihrab, dan para penonton. Saya sangat bersyukur dengan adanya program-program sebegini, adanya maksudnya dengan Yayasan Mihrab dan juga yang lain, dan juga bila di masjid ni Ustaz, kita ni nak menyumbang kat mana, nak sedekah kat mana, tengoklah TV Al-Hijrah, banyak yang boleh kita salurkan. Keluar je, snap, screenshot ataupun terus QR code, insya-Allah. Terima kasih Ustaz di atas ilmu dan perkongsian pada pagi ini, insya-Allah. Para penonton, marilah kita bersegera berlumba-lumba untuk kita menjadi yang diperhatikan oleh Allah, untuk kita menjadi orang yang dalam perhatian Allah, insya-Allah. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan saya dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia, kerana apa pun yang kita infakkan sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh, Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra, Gombak. Masya Allah,
Kita berinfak untuk pertubuhan mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hafaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh pertubuhan mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.